Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. UMNO Selangor makin bergolak. UMNO Selangor dalam keadaan paling kritikal sekarang. Ini apabila ramai pemerhati politik menganggap tindakan membuka pekung diri sendiri, mendedahkan aib parti sendiri, kini makin hari makin menjadi-jadi dalam parti UMNO di Selangor. Ini apabila beberapa kali Tengku Zafrul sendiri bersuara mendedahkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam parti UMNO di Selangor. Sehingga beliau mengingatkan, sudah kalah dalam PRN Selangor baru-baru ini dengan teruk, tapi seakan-akan tidak ada apa-apa tindakan agresif daripada UMNO Selangor untuk membaiki keadaan. Itu sebabnya Tengku Zafrul meletakkan jawatan. Tapi hari ini akhirnya UMNO Selangor buka suara, buka cerita. Mereka kata Zafrul dituduh. Mereka kata Zafrul dituduh ada agenda kritik UMNO Selangor yang dipimpin orang kanan Zahid. Jadi apa ceritanya? Saudara, UMNO Selangor sekarang ini dipimpin oleh pemimpin, diketuai oleh Megat Zulkarnain Omardin yang dikatakan sebagai orang kanan Zahid. Jadi, apa sebabnya? Adakah mempunyai agenda seperti dikatakan ini? Adakah Zafrul memang ada agenda menyerang orang kanan Zahid ini, yaitu Megat Zulkarnain Omardin? UMNO Selangor membidas bekas bendaharinya, Tengku Zafrul Aziz yang didakwa, mempunyai motif tertentu dalam mengkritik kepimpinan diketuai Megat Zulkarnain Omardin. Ketua penerangannya Muhammad Zaidi Mad Zain berkata, kritikan Zafrul yang mendakwa tiada usaha gigih UMNO Selangor untuk memperbaiki keadaannya selepas kalah teruk pada PRN lalu menunjukkan beliau ketinggalan perkembangan politik negeri. Wow, jadi sekarang ini Zafrul pula yang dianggap seakan-akan seperti katak di bawah tempurung yang tertinggal perkembangan politik negeri Selangor. Jadi sekarang ini tembak-menembaklah mereka. Beliau yang juga Ketua UMNO Bangi berkata, kenyataan itu juga seolah-olah Zafrul bersendirian dan terasing dari arus perdana politik UMNO Selangor. Tuduhan itu dibuat seolah-olah dengan motif tertentu untuk menimbulkan persepsi negatif, khususnya terhadap kepimpinan Zulkarnain dan UMNO Selangor umumnya. Seolah-olah menampakkan beliau ketinggalan maklumat mengenai perkembangan gerakan politik UMNO Selangor yang telah melangkah jauh ke hadapan selepas mengalami kekalahan sekali lagi pada PRU 15, katanya dalam satu kenyataan. Zaidi berkata, mesyuarat UMNO Selangor malam tadi yang dihadiri 18 ketua bahagian dan 3 timbalan termasuk dari Kota Raja, diketuai Zafrul juga kesal dengan tuduhan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu. Tuduhan itu tidak berasas dan jauh dari fakta sebenar, katanya sambil mendedahkan Ketua UMNO Klang Zainuri Zainal yang juga setiausaha politik Zafrul tidak dimaklumkan sebelum tuduhan itu dilemparkan. Namun demikian saudara, ramai juga netizen yang bersyukur, bangga dan gembira dengan pendedahan Zafrul itu. Kerana dengan adanya pendedahan itu, kata mereka, secara tidak langsung Zafrul dengan tanda petik mengetuk kepala UMNO di Selangor. Kalau Zafrul tidak buat kenyataan begitu, kata mereka, silap-silap hari bulan, UMNO Selangor akan bergerak seperti biasa dan tidak diketuk tak sedar diri. Jadi kata mereka, baguslah pahat dah diketuk, pahat dah ditukul, kini pahatnya bergerak.
kata mereka. Jadi, kadang-kadang banyak kali perkara bagus diketuk supaya bergerak, bagus diketuk supaya bekerja. Tanpa ada ketukan daripada seseorang, maka tiadalah sesuatu yang agresif, progresif, dan dinamik dilakukan. Begitu juga dengan timbalan kota raja, kata laporan ini mengesahkan, Zafrul tidak pernah berbincang dengan kepimpinan bahagian sebelum mengeluarkan tuduhan itu. Walhal mereka ada bersama dalam program sehari sebelum kenyataan itu dikeluarkan. Semalam Zafrul yang meletak jawatan Bendahari UMNO Selangor Isnin lalu membidas tiada usaha gigih memperbaiki parti di negeri itu selepas kalah teruk pada PRN lalu. Merujuk pada perkataan gigih di sini ini, mungkinkah Zafrul sedang merujuk tindakan agresif? Mungkin Zafrul sedang melihat ada usaha tapi tiada kegigihan. Usaha mungkin hanya sekadar seperti batuk di tangga, tidak dilakukan dengan penuh usaha gigih. Jadi itulah seperti dinyatakan oleh beberapa penganalisis politik dan pengikut politik Malaysia. Baguslah Zafrul ketuk UMNO di Selangor, kata mereka, supaya UMNO Selangor sedar diri dan bertindak segera. Kalau tak ada yang ketuk, takut nanti tidur, pengsan, dan hanya hidup bila pilihan raya sudah dekat. Itulah yang banyak berlaku. Banyak parti politik begitu. Dia macam chipsmo. Sekejap ada, sekejap tak ada. Waktu pilihan raya, dia ada. Waktu kempen pilihan raya, dia aktif. Kalau bolehlah, mereka akan berkampung di depan rumah Anda. Kempennya tiap-tiap hari ketuk rumah, seakan-akan dia ada di sana bersama dengan para penyokong dan pengundi. Tapi, selesai saja pilihan raya, kebanyakan calon, kebanyakan parti hilang entah ke mana. Tunggulah 5 tahun lagi muncullah semula. Seperti katak yang muncul selepas hujan turun. Bising lagi lah katak-katak itu, parti-parti itu menjelang kempen pilihan raya. Yang lebih menyakitkan hati, kalaulah calon itu menang, calon itu pun chipsmo. Waktu kempen aktifnya luar biasa tahap gaban. Kalau bolehlah dia nak tidur serumah dengan kita, nak pancing undi. Tapi bila sudah menang, entah hilang ke mana. Dia tak nak ada di sana, dia tak muncul-muncul, surat tak dibalas-balas, entah ke mana. Saudara, Zafrul yang kekal sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi dan Ketua UMNO Kota Raja mendakwa, prestasi merosot apabila hanya menang 2 daripada 12 kerusi ditandingi sepatutnya menjadi amaran untuk berubah, namun sehingga kini tiada postmortem dilakukan. Jadi ini satu indikator yang agak mengecewakan. Sudah nak pilihan raya, baru buat postmortem, nak buat apa lagi? Yang pentingnya, itulah dikata oleh netizen. Ketuk-ketuklah selalu kepala-kepala parti itu supaya mereka tak tidur, tak lena tidur, tak pengsan. Jangan sampai dah nak kempen baru tiba-tiba hidup pula. Apa pula pendapat anda semua? Kita nak ucapkan tahniah kepada Zafrul kerana berani mengetuk. Tapi pada masa yang sama, semoga Zafrul akan kekal bersama dengan UMNO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kenyataan paling mengejutkan daripada seorang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional. Berbeza lantangnya dengan Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Siapa yang terkenal dengan Wan Faisal, Ketua Pemuda Bersatu. Jadi kali ini antara Ketua Pemuda Bersatu dengan Ketua Pemuda UMNO. Kata Wan Faisal, jangan paranoid. Bukan semua hal cabar Islam. Itu kata Wan Faisal merujuk kepada isu terkini berkait
isu logo kasut yang mirip kalimat Allah. Kalau sebelum ini di bahagian sisi Ketua Pemuda UMNO, beliau lantang mempertahankan tindakan boikot terhadap sebuah supermart, yaitu KK Mart, yang telah pun terlanjur menjual stocking bertulis kalimat Allah. Kali ini hangat lagi Malaysia dengan penemuan logo kasut yang ada di tapak kasut bertumit tinggi yang mirip kalimat Allah. Tapi kenyataan daripada Wan Faisal ini, perkataan dan penyataan daripada Wan Faisal ini memang luar biasa. Apabila beliau menegaskan, jangan paranoid, bukan semua hal cabar Islam. Pemimpin bersatu membidas sikap orang Islam sering berfikir secara paranoid sehingga ke tahap semua hal dianggap mencabar Islam. Susulan isu logo kasut mirip kalimat Allah. Berita ini dipetik daripada FMT. Ketua Pemuda Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal berkata, isu dibangkitkan merujuk logo keluaran syarikat tempatan itu dianggap samar-samar memberi imej buruk kepada Islam. Ini masalah bila ada orang Islam yang tidak memahami prinsip fikah, berbuat baik dan mencegah mungkar. Benda mungkar yang nak dicegah itu mestilah jelas dan terang dari segi kesalahan, kata Wan Faisal. Bukan perkara samar-samar, kata ahli parlimen Machang itu dalam satu hantaran di X. Beliau berkata tidak seperti isu stalking tertera kalimat Allah yang jelas mungkar. Macam kes stalking tertera kalimat Allah di KK Mart itu jelas mungkar. Tapi dalam kes kasut jenama Vans ini, ianya jelas tidak menunjukkan kesalahan secara tegasnya. Katanya tindakan orang Islam mestilah berlandaskan ilmu dan bukan emosi melulu. Hari ini Ketua Polis Negara Razarudin Hussein berkata, pihak polis menerima 8 laporan di seluruh negara berkaitan isu tersebut. Sehubungan itu, satu kertas siasatan dibuka bagi menyiasat. Perkara itu di bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pihak pengurusan syarikat itu juga sudah membuat permohonan maaf di atas logo kasut tumit tinggi berkenan. Katanya, logo tersebut diilhamkan berdasarkan bayangan garisan tali yang bersambung dengan sebuah kasut tumit tinggi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan ini dan boleh merujuk berita ini di FMT. Wan Faisal kata, jangan paranoid, bukan semua hal cabar Islam. Jumpa lagi, bye-bye.